Tak ada belajar ke apa yang Ustaz sebut ni? Try je Pak. Bukan salah, tak apa Ustaz lah. Kalau lagi kecil kumpulan lagi Ustaz, tak ada masalah. Bagaimanakah tahu soalan tak? Let me repeat the question. How do we show syukur atas nikmat yang sayang? Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita dengan nikmat kasih sayang ini? Bersaudara orang lagi, berkasih sayang lagi. Tak betul clear. Apa dia? Aman, beramal lagi. Bila Ustaz sebut lagi itu maksudnya tak kena skema jawapan. Isyarat itulah kan. Dia kena jawab itu skema dia. Tak maaf lah saya cuba bagi isyarat. Cepat apa lagi? Bagaimana mensyukuri nikmat kasih sayang? Mempergunakan ke arah tadi. Ustaz ni gelap-gelap. Aku belajar tak pernah. Betul tak betul kan Ustaz ni? Alaman ni, benefit ni. Kalau hari ini saya dah jawapan itu, maknanya secara pengajian saja, pengajian kita macam apa ni? Fiqh ke tauhid? Tauhid. Jadi pengajian tauhid bukannya menghukum dan dihukum. Pengajian tauhid adalah penghayatan yang mendalam. Pengajian fiqh memikirkan perhukuman di atas sistem kehidupan manusia itu fiqh. Maka pengajian tauhid apa dia? Untuk penghayatan, untuk muhasabah, untuk kedalaman jiwa dan perasaan. Sebab tauhid itu pada jiwa dan rohani. Faham tak saya? Okey. Jadi kalau hanya begini saya dah jawapan antum semua, maka antum masih boleh berjiwa tauhid tadi. Sebab apa? Sebab tidak mengetahui kaedah realistik yang menjadi nilai universal dalam untuk kita mencapai jiwa tauhid. Okey. Kita ulang kali terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah dari kami semua, bukalah hijab-hijab kami semua sehingga kami mudah untuk mendapat jiwa kepada Allah. Allahumma. Bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat kasih sayang yang Allah berikan kepada semua manusia? Caranya adalah kita memulangkan perasaan kasih sayang itu kepada sumbernya. Apakah sumber kasih sayang sejagat alam buana ini? Siapakah yang Allah Ta'ala ciptakan, utuskan untuk membawa kasih sayang ini? Rasulullah SAW ma'asanaka illa rahmatan lil alamin. Maka cara mensyukuri nikmat terunggul yang Allah berikan kepada semua manusia adalah memulangkan kasih dan sayang itu hanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kita mensyukuri nikmat yang terunggul yang Allah berikan kepada kita. Yang mana ni? Kenapa nikmat kasih sayang nikmat yang terunggul? Kerana dengan nikmat kasih sayang ini kita dapat iman, Islam dan ihsan tadi. Dengan iman, Islam dan ihsan tadi kita bercari hidup dengan cara hidup yang Allah redai, dan kita bercari hidup dengan cara hidup yang Allah redai, baru kita ada peluang untuk selamat di akhirat. Faham tak itu? Jadi mensyukuri nikmat kasih sayang adalah dengan memulangkan perasaan kasih dan sayang itu kepada Nabi SAW. Sebab baginda yang Allah declare, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Rahmat ni tak faham dengan apa? Kasih sayang. Daripada kasih sayang itu kedamaian, ketenangan, keseronokan, kegembiraan. Dan kegembiraan itu bukan hanya sebagai pada fizikal, tapi menular kepada seluruh dimensi penciptaan manusia. Gembira pada jasad, rahmat pada jasad, rahmat pada akal, rahmat pada hati dan perasaan, rahmat pada rohani. Itu siapa yang Allah utuskan untuk membawa kegembiraan dan kedamaian dan ketenangan? Rasulullah SAW. Maka baginda itu adalah sumber ataupun nur kasih sayang tadi. Baik. Cara kita mensyukuri nikmat terunggul iaitu kasih sayang adalah dengan memulangkan perasaan itu hanya kepada Rasulullah SAW. Apa implikasinya? Selepas kita menyerahkan perasaan itu kepada Rasulullah SAW, barulah baginda declare kita beriman.
Nampak tak kat situ? Ini Ustaz, daurah Ustaz bukan daripada akal, daurah Ustaz pada realiti kehidupan. Sebablah kalau orang bukan mengajar Islam pun, kalau dengar daurah Ustaz, dia akan faham macam nak tahu. Dia takkan kata, awak ayat Islam ni representative knowledge apa? Nanti awak ayat mengajar Islam, saya study, akademi Islam. Saya ni medik je. Saya ni engineering je. Tak faham nak bertauhid, awak boleh cakap kan? Ramai orang cakap macam tu kan? Awak ustaz, ustazah. Saya ni dah faham pun tak. Bolehlah awak cakap gini. Seolah-olah macam ruang untuk bertauhid itu hanya pada orang-orang agama. Tidak, sebab orang agama ke orang tidak pengajar Islam ke semua ada perasaan kasih sayang. Cuma macam mana mengurus jaya perasaan. Itu cara pengajian bertauhid. Bukannya semata-mata lagi mengetahui tentang tauhid. Itu beza. Faham Ustaz cakap pelan-pelan. Ada minum pagi ke? Tadi minum pagi? Ada break? Tak, bukan Ustaz. Kalau Ustaz sesi terus Ustaz sesi dah ni. Entuk Ustaz sesi dah ni. Kita tu. Tak apa, kalau ikut Ustaz ni panggil Ustaz berhenti. Saya Ustaz tak berhenti, jangan keluar. Okey, terus lagi. Alright. Jadi, bila kita mensyukuri nikmat kasih sayang itu dengan cara bagaimana? Menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, barulah baginda beriktiraf kita beriman. Pengiktirafan baginda ini berselari ataupun tidak dengan pengiktirafan Allah? Berselari. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maknanya apa saja yang lahir daripada baginda semuanya adalah sebenarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila baginda mengiktiraf dalam konteks hubungan baginda kekasih Allah, bila kekasih Allah mengiktiraf kita beriman, Allah nak bangkang tak lagi? Tak, dalam keadaan belajar tauhid Allah dan Muhammad jangan berpisah, tulis. Nak mencapai jiwa tauhid Allah dan Muhammad jangan berpisah. Allah dan Muhammad jangan berpisah. Itu dia punya orang kata simboliknya. Ada dia punya apa? Dia punya matan. Asyarahnya panjang lah. Okey. Jadi apa pula implikasinya kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang terukur ini, iaitu nikmat kasih sayang? Bagaimanakah cara untuk tidak bersyukur dengan nikmat kasih sayang ni? Macam mana cara dia? Senang je lah. Kalau ini pun tak dapat jawab, Ustaz cakap dekat MCIA kata budak ni buat malu ke. Jadi maknanya bagaimana caranya untuk mensyukuri nikmat kasih sayang ini? Dengan cara menggunakan kepada Rasulullah SAW. Dan persoalannya bagaimana caranya untuk tidak mensyukuri nikmat Allah ini? Maksudnya dengan tidak mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Maka apakah pula implikasinya? Implikasinya Rasulullah tidak mengiktiraf kita beriman. Tatkala itu kita bertauhid ke tidak? Tidak. Walaupun kita pentas berbicara dan berdebat tentang perihal kebaikan, tapi kita tidak berjiwa tauhid. Sebab apa? Seawal pintunya pun tak lepas, iaitu pengiktirafan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini tanya hati masing-masing, adakah sudah kita bersyukuri nikmat kasih sayang ini? Adakah kita sudah bersyukuri nikmat kasih sayang ini, iaitu dengan mengembalikan sepenuhnya kasih sayang itu kepada Rasulullah SAW. Kita singkap di pada sejarah bagaimana Sayyidina Umar mempelajari cinta dia kepada Rasul. Berapa kali berulang kali? Beberapa kali. Pada menyatakan kefahaman terhadap jiwa cinta dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ni adalah orang yang mendapat doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda tidak terus direct kepada beliau. Baginda memilih antara dua Umar. Maknanya baginda hanya memberi pilihan. Akhirnya Allah memilih Umar al-Khattab. Maksudnya mendapat perkenan Nabi dan dipilih Allah. Itu siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siapa lagi? Yang mana laluannya tidak akan dilalui oleh syaitan. Maka orang yang hebat itu
Orang yang hebat itu pun beberapa kali mempelajari jiwa cinta kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba kita kata kita cinta Rasulullah senang-senang ni. Itu jangan syak sendiri. Jangan syak sendiri. Kata tak belajar apa lagi, bilang tauhid kan? Okey lah. Baik. Kita dengan Sayyidina Umar nak lawat ke? Bukan nak kata habuk. Kudis pada Sayyidina Umar itu lebih mulia daripada segala kemuliaan daripada kita. Ini bidalan. Bukan. Kalau kata habuk, tak apa, habuk pada harum kan? Kudis. Itu bidalan saja. Jangan faham literal. Tak boleh faham literal. Bahaya salah faham. Okey, Sayyidina Umar nak belajar cinta bagi dia pun ulang kali sampailah Rasulullah kata, "Hana ya Umar, hana sekarang." Bila mana apa? Bila mana Sayyidina Umar kata, "Aku cinta pada kau lebih daripada semua yang faham dah." Maka baru Rasulullah mengikrar, "Sekarang baru kau beriman." Betul kan itu? Okey. Tiba-tiba kita kata gini dan cinta Rasulullah sangat. Fikir lagi. Benar tak benar cinta kita kepada Rasulullah ni Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Dalam kelas pensyarah akan buat exam, betul tak? Ataupun elimination bukan. Evaluation tak. Evaluate. Okey, kan kita international sekarang ni. Okey, kita akan buat elimination peperiksaan. Ada tak adik-adik jumpa pensyarah yang okey, ini kita soalan, jangan bimbang, selepas 10 minit saya akan bagi jawapan. Ada tak pensyarah buat macam tu? Sekolah tu daripada darjah 1 sampai darjah 6, kemudian daripada form 1 sampai form 5. Ada tak cikgu bila bagi kita ujian bulanan ke, tengah tahun ke, final ke, kemudian bila dah bagi kita soalan tengah jam, jangan bimbang yang murid, nanti cikgu akan bagi jawapannya. Relax. Ada tak jumpa cikgu begitu? Sebab apa? Sebab itu adalah ujian. Kalau berlaku begitu, maknanya murid dia bodoh sangat. Dan cikgunya dia nampak tak? Tapi benda tu berlaku tak? Tak berlaku dalam sejarah hidup manusia. Dalam ujian-ujian education, dalam bidang pendidikan rasmi, bagi soalan bagi jawapan. Sebab apa? Sebab kita diuji dengannya. Okey, sekarang ini Allah uji kita, tak faham betul. Allah uji kita untuk kita sebelum kita bertemu Allah di alam akhirat, supaya kita ada tauhid. Boleh faham semua? Kemudian tauhid ini Allah Ta'ala bekalkan kepada kita nikmat yang terunggul yang menjadi penyebab untuk kita mencapai jiwa bertauhid, iaitu nikmat kasih sayang. Dan kasih sayang ini perlu kita syukuri supaya kita pulangkan kepada sumbernya yang asal, yang kita iaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bila kita benar cinta pada baginda, baru baginda mengisytiharkan kita ini beriman. Susah. Maka kita diuji dengan itu kan? Okey. Tiba-tiba Allah Ta'ala senang-senang saja bagi kita jiwa cinta Rasulullah. Faham tak faham? Kita diuji untuk bertauhid. Dan bertauhid pun dengan kasih sayang. Kasih sayang itu perlu disyukuri. Kasih sayang Allah bagi, bukan kita minta, Allah bagi. Dan cuma kasih sayang ini syaratnya kena diserahkan kepada Rasulullah. Maksudnya kena cinta kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Allah Ta'ala terus bagi kita senang-senang nak cinta Rasulullah SAW. Cuba bandingkan dengan cikgu menguji soalan matematik kepada muridnya, kemudian senang-senang cikgu bagi jawapan. Faham tak faham? Jadi adakah Allah Ta'ala automatically bagi jiwa kita cinta kepada Rasulullah SAW? Sebab apa itu? Sebab itu kita diuji. Itu taklifan kita di dunia ni. Kalau tidak sama lah dengan contoh cikgu tadi yang bagi ujian kepada murid, kemudian bagi jawapan. Okey. Ada tak ada yang semua minta doa, ya Allah,
aku nak sayang kucing. Aku ni benci kucing. Dia tahu aku ni orang yang sayang kucing. Jadi minta doa kat Allah nak cinta kepada kucing. Tak kan? Kita doa, ya Allah, aku nak sayanglah si fulan dan si fulan, si pololah dan si fulan. Ya Allah, jadikan aku ni sayang kat dia. Ada doa macam tu? Tak, tiba-tiba je sayang aku. Bila outing kan, ketua naik bas sekali, lepas tu berhenti pun dekat bus stop yang sekali. Rumah sewa pun area yang sama lah. Lepas tu lagi pergi shopping pun sama. Oh, kita kat kaunter ni, dia kat kaunter ni. Nak balik pun Allah satu bas pula. Apa maknanya ni? Lepas tu tiba-tiba bulan depan berharap keadaan yang sama berlaku. Dan benar-benar berlaku. 2 kali tahap. Tiba-tiba rasa rindu. Apa? Kemudian rupa-rupanya telah terjatuh cinta. Kan? Kemudian bila jatuh cinta tu, kita minta tak doa, ya Allah, aku jatuh cinta kat dia lah. Aku tak nak dia ni, tak nak dia. Ada tak kita doa kat Allah? Tak ada kan? Datang, betul lah. Bila dah begitu baru doa kat Allah. Ya Allah, aku dah cinta kat orang, aku suka kat orang ni dah. Biarlah dia pun suka kat aku. Macam selamat je. Macam gendul je. Tak ada kawan je. Dia dia kaedah adalah dia kena slow and steady, free and easy. Sebab hasil dari tabiat adalah jiwa yang tenang. Jadi kan nak belajar tu jangan dia kena gembira, tenang, pelan. Itu yang saya dapat daripada guru Ustaz. Pengarang kitab ni guru Ustaz. Yang masih Ustaz mendengar bunyinya daripada dia. Okey. Jadi nak kata ni, ada tak kita minta doa kepada Allah nak cinta orang, nak cinta orang? Ada tak minta doa kepada Allah, ya Allah, aku nak cinta mak aku, nak cinta abang aku, nak cinta bapa aku, doa tak? Tak, tapi cinta tu datang tak datang? Datang. Gaduh macam apa adik-adik, tapi sampai satu perkara tak boleh. Nanti siapa nak sulung? Angkatan nasihat nak sulung? Ramai nak sulung. Nanti waktu rehat nanti, waktu break nanti, telefon mak. Mak kat mana? Telefon mak. Mak, waktu mak nak lahirkan saya, ni anak sulung ya, anak kedua ketiga tu dah. Ni anak sulung, waktu time ciri, kita tu ciri. Ciri ni bahasa Selangor, orang Selangor ni, bab time teruja. Anak pertama teruja. Mak, waktu mak mengandung saya, waktu mak beranak saya, mak ada doa tak ke Allah? Ya Allah, ini anak pertamaku, jadikan jiwaku sayang kepada ni, cinta kepada ni. Agak-agak lah. Sebab nak tanya pun korang tak banyak lagi, tak apalah. Nanti kau tahu lah macam ni kan. Maknanya kaedahnya tu. Maknanya tidak, ya, maknanya agak-agak je lah, cuba fikir. Agak-agak mak berdoa tak ke Allah supaya nak lahir kita ni, ya Allah, nak anak kamu ni macam mana ni, aku sayang tak sayang kat dia ni. Risau ni kalau lahir-lahir tak sayang mana. Lepas tu, ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi aku sekeping hati yang cinta kepada anakku ini, anak-anakku yang sulung. Agak-agak mak kita doa gitu lah. Walaupun kita tak jadi mak lagi, walaupun kita tak jadi bapa lagi, kita tahu dah agak-agak kan. Itu common sense kan. Tetapi akhirnya mak kita sayang kat kita. Mak kita minta tak ke Allah nak sayang kita? Tak. Tapi mak kita sayang tak kat kita? Sayang. Apa maksudnya? Sayang kepada kita itu bukan sebab mak kita dicintakan. Faham tak? Maka oleh kerana bukan itu ujiannya, Allah bagi. Walaupun tidak diminta. Tiba-tiba suka ke orang ni. Lepas tu orang tu dah berpunya, suka ke orang ni pula. Ada minta ke? Orang yang dah kahwin pula, suka ke orang ni pula. Orang yang gila, suka je. Ada kita minta.
Ini satu contoh. Okey. Tetapi dengan Rasulullah macam mana? Kita diuji dengan ni kan? Kita diuji untuk benar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kerana dengan cinta itu baru kita benar mensyukuri nikmat dan sayang. Dengan itu baru Rasulullah mengiktiraf kita ini beriman. Dengan pengiktirafan baginda baru kita sedikit demi sedikit mendapat limpahan nur tauhid. Sebab itulah tauhid takkan dapat kita capai jiwa, iaitu jiwa bertauhid tanpa kasih sayang kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang mana syurga tak ni? Fikir lah dulu. Tu terus jawab. Kan cikgu cakap daripada darjah 1 sampai sekarang, sebelum menjawab sebarang soalan kena fikir dahulu. Nak masuk syurga tak? Faham ni? Kenapa nak masuk syurga? 5 saat. Tadi Ustaz tanya nak masuk syurga tak? Nak, tak fikir pun. Lepas tu Ustaz kata, fikirlah dulu nak jawab ni. Ustaz tanya tadi dulu, nak masuk syurga tak? Ada yang benda tu fikir sungguh. Tetapi yang akalnya sudah hilang, tapi jiwanya membuat-buat nakkan syurga, tetap berdegil dengan arahan Ustaz suruh berfikir. Terus jawab nak, sebahagian yang di sini. Kemudian Ustaz tanya lagi, kenapa nak masuk syurga? Ustaz ni tak pelik. Maksud tak tahu, takkan masuk neraka. Mungkin di hati masing-masing kan. Sekarang Ustaz tanya, kenapa nak masuk syurga? Syurga itu indah. Indah. Alright, lagi? Lagi? Tak malu. Nak masuk syurga tak? Nak, semua sepakat. Tadi kenapa? Kalau masuk interview kerja, awak nak kerja tak kat tempat saya ni? Nak buat. Kenapa? Kerana itu memang fair tak? Sebab tidak ada desire, tidak ada passion. Passionate tak ada. Okey, sekarang tak tanya, kenapa nak masuk syurga? Syurga itu indah. Lagi? Bidadari. Wow. Wow. Oh, bidadari ya. Nak juga. Nak bidadari. Okey, boleh. No hal. Allah Maha luas pemberian itu. Lagi. Apa dia? Jumpa dengan Allah ni dan nak masuk neraka. Lagi? Apa? Sebaik-baik tempat. Lagi? Bertemu Rasulullah SAW. Lagi? Bertemu dengan orang soleh. Lagi? Dan okey. Daripada Ustaz punya ujian ringkas ini, anda semua masih lagi parah. Betul parah. Parah dan parah. Cuti nanti, kalau orang berada kalau beranak. Cuti nanti nak balik kampung. Ada tak orang yang bercuti panjang semasa nak stay kat sini, nak jaga hari ini, hari ini. Maksudnya saya nak pastikan dia ada habuk yang hinggap di cermin-cermin kelas saya dan cermin dom saya. Sila tunggu kat sini. Ada tak macam tu? Asal hujung minggu kalau rumah dekat, kalau rumah area yang PJ ni, yang balik lah. Kenapa nak balik sangat kampung? Ada apa kat kampung? Ada apa? Raya baru ni balik kampung lah. Kenapa nak raya? Kenapa balik kampung? Sebab ada mak ayah. Ada yang dikasih di sana di rumah ayah. Ada tak yang nak jawab sebab kampung saya indah? Sebab kampung saya nyiur melambai ombak, apa? Seindah sedamai pantai melambai.
Gemalai ding ding. Maksudnya kampung saya Ustaz di tepi pantai. Angin sepoi-sepoi bahasa. Begitu indah keadaannya. Ada tak jawab saya tu? Tak ada kan? Saya terus je. Kenapa dah kampung? Mak, ayah. Jadi tanya, kenapa masuk syurga? Indah. Tiada hari. Tiada hari. Tempat seronok, nikmat. Dah berapa jawapan baru Allah. Lepas tu baru Rasulullah. Apa maknanya? Maknanya anda masih belum benar cinta. Maksudnya anda masih belum mensyukuri nikmat cinta. Maknanya anda masih belum berjiwa. Faham? Kita boleh apa ni? Tauhid ke fiqh? Maka jangan rasa dihukum, jangan rasa menghukum, jangan rasa dihukum. Sebab kita bukan kuliah fiqh, kita kuliah tauhid. Dan tauhid ni, kalau aku bersalah, ya Allah, aku begini rupanya, mujur tak mati lagi, tolonglah bagi peluang untuk aku mencapai dia betul. Kalau kita dah betul, ya Allah, nikmatnya kau dah bagi aku perasaan ini, cegahkanlah sampai aku bertemu dengan ya Allah. Itu dia orang biasa. Sekarang banyak rasa itu mereka. Apa kesan dia banyak mereka? Dia akan membentuk satu persepsi pemikiran masyarakat sama ada aku dihukum ataupun aku perlu untuk menghukum. Kalau aku dibiarkan aku dihukum. Kalau aku tidak menghukum, maksudnya aku membiarkan yang itu dihukum. Maka hukum ni menghasilkan hidup berkasih sayang ataupun menghasilkan puak-puak, menghasilkan pergeseran. Apa yang berlaku sekarang? Sekarang orang tertuju untuk menjadi qadhi, menjadi hakim syar'i, menjadi mufti. Tak apa-apa itu maka. Padahal Allah tak minta pun kita untuk memberi kuasa. Tugas hukum-hukum ni, tugas orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, mufti, qadhi, ulama, yang betul-betul ada title disiplin keilmuan. Ada pun tugas semua orang ada untuk berjiwa tauhid. Tapi sekarang orang hukum dah sama, orang suka mengejar hukum, tapi orang tidak suka untuk mencapai kedalaman jiwa bertauhid. Ini Ustaz tanya ni orang yang tauhid pengajian. Agak-agak kalau kita tanya dengan orang yang tak dalam pengajian. Jadi ini normal mode ya, normal mode dalam keadaan yang default system. Bahasanya default system. Agak-agak tak dapat view tauhid. Ini saya tanya dapat. Bila kita kata kenapa nak jumpa, kenapa nak balik kampung, terus balik kampung tak nak. Kau orang itu balik kampung tak nak. Fikir tak? Tak fikir. Maksudnya kita ada jiwa balik kampung. Kenapa nak balik kampung? Tak ada seorang pun describe kampung yang indah. Tak ada seorang pun. Kampung saya Ustaz, didi rumah lama, tradisional. Kayu tu kalau jati Ustaz, memang tak lepuk. Sekarang anak mati kalau makan dia. Tak ada yang nak berperihal, tak ada. Sekarang boleh pesan ikon, ada panas. Video pesan ikon. Nampak. Tetapi bila kata kamu balik kampung, mak. Kalau mak dah meninggal, kubur mak. Kalau dia ada lagi siapa, ada orang. Kenapa orang itu orang yang signifikan dengan jiwa sayangnya. Tapi bila dengan syurga, nak masuk syurga tak? Nak.